Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nama saya Christine dan saya merupakan salah satu tenaga pengajar bagi Alpha Graphic Mobile Apps Developer. Sebelum itu saya ingin berterima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana telah memilih Alpha Graphic untuk belajar tentang digital product. Kelas Bina Bisnes Digital Product tanpa modal di Etsy. Okay? Hari ini saya akan explain tentang pengenalan dahulu, pengenalan tentang Etsy. Sebelum kita mula, saya nak membuat sedikit disclaimer. Okay? Disclaimernya adalah pendapatan tidak dijamin, ia bergantung dengan usaha masing-masing. Bermaksud, segala metod yang kami ajar kamu ini, dia pendapatannya tidak dijamin ya. Dia bergantung dengan usaha kamu masing-masing, berapa banyak jenis produk kamu boleh buat dan ikut rezeki masing-masing lah. Okay? EGMA, which is kami, Alpha Graphic Mobile Apps, hanya memberi panduan dan perkongsian cara menggunakan platform Etsy berdasarkan pengalaman sendiri. Alright? Ini merupakan perkongsian dan teknik, tips-tips yang basically apa yang kami buat untuk mendapat sales. So, mungkin kamu kena explore juga, belajar ekstra bagaimana nak dapatkan income lebih. Okay? Ini what works for us lah. Jadi, kalau yang maybe this is not work for you, kamu boleh buat dengan cara anda tersendiri, okay? Dan EGMA tidak bertanggungjawab sebarang masalah akaun Etsy individu. Sekiranya kamu ada melanggar polisi daripada Etsy, kena ban, terminated, kerana itu kami tidak bertanggungjawab, okay? Segala akaun kamu kena menjaga sendiri sebab kami tidak mengambil apa-apa keuntungan daripada Etsy, okay? Untuk mengajar kamu. So, kamu kena jaga akaun kamu sendiri dan pastikan mengikut polisi yang betul lah. Alright? Okay, apa itu digital product? Okay, mungkin ada yang tidak tahu ataupun bingung. Sebenarnya Etsy digital product ni dia seperti e-book, file audio, dia boleh dijadikan file audio atau template website, stiker, online printable, anything yang dalam bentuk PDF, dan ini kita kategorikan sebagai produk digital. Kalau dari erti kata lain, barangan elektronik, kandungan atau kepingan media yang boleh disimpan melalui file atau dijual dan dikongsi dalam talian, okay, di online. Okay, next. Kelebihan digital product untuk jana pendapatan pasif. So, apa kelebihan dia? Antara kelebihan jika kita buat digital product ni, dia tidak ada tarik luput, okay? Contohnya seperti digital calendars, bukan kalender lah, macam goal planner, social media planner, wedding template, happy birthday planner, macam tu semua yang berkaitan, dia tidak ada tarik luput, evergreen topic, tidak perlu kejar trends. Maksudnya, since dia adalah orang sentiasa mencari, setiap tahun, setiap hari ada orang mencari jenis-jenis digital product ini. Contohnya kalau macam for business, kita boleh buat invoice, receipt, receipt template, printable, semua tu kita boleh buat. So, dia tidak perlu kejar trends actually. Kos penghasilan pun murah. Actually, dia boleh jadi zero juga jika kamu create it on your own. Kamu design, kamu punya digital product sendiri, dia kira zero cost lah kan. Okay? Tetapi jika kamu mungkin beli dari template luar, okay, dan kamu redesign template tersebut, dia okey, kos penghasilan murah. Keempat adalah banyak niche yang boleh anda terokai dalam dunia digital product ini. Jadi, untuk niche ini nanti saya akan explain in details apa-apa jenis niche yang kamu boleh terokai di dalam ni lah. Okey. Dan kelima, terbitkan produk tanpa had. Itu yang kita mahu, di mana dia bukan jenis sebab since this is a digital dan internet, dia bukan sejenis makanan ataupun bahan yang mempunyai tarik luput dan dia tiada produksi begitu. So ini dia, since dia online, dia boleh duplicated, boleh kena share oleh orang ramai. Jadi itulah, terbitkan produk ini tanpa had. So dia unlimited lah dan kamu boleh post as possible di dalam Etsy, okay? Di mana saya perlu jual digital product. Okay, selain daripada Etsy, actually kita boleh jual di dalam kita punya secara tempatan dan juga antarabangsa lah. Antara contoh yang
famous adalah kalau di tempatan adalah Shopee, Lazada dan Facebook Marketplace. Okay, Shopee one of the local marketplace yang popular dan kamu actually boleh sell juga digital product di sini. Tetapi nanti saya akan explain in details apa perbezaan kenapa kita perlu post di Etsy dan bukan di Shopee dulu. Okay? Selain daripada itu, kalau di antara bangsa, kamu boleh post selain dari Etsy, kamu boleh post di Amazon Kindle dan juga Creative Market. Perbezaan between Amazon Kindle, Etsy, Creative Market ni dia berbeza. Okay, Amazon Kindle ni dia lebih kepada penerbitan buku. Okay? Dan dia jadi buku lah. Jika kamu jual digital product di Etsy dalam bentuk printable ataupun editable, kamu boleh post digital product Anda di dalam Amazon Kindle dan Amazon Kindle dia akan jika ada penjualan berlaku, Amazon Kindle akan create kamu punya digital product jadi buku dan dihantar ke buyer tersebutlah. Untuk Creative Market ni dia lebih kurang sama dengan Etsy, cumanya jika nak publish di Creative Market, kamu perlu ada sediakan portfolio lah. Kamu perlu ada portfolio yang jika kamu membuktikan yang kamu memang kreatif buat arts ataupun buat digital product seperti itu. Okay? Untuk Shopee, Lazada dan Facebook Marketplace ni dia untuk jual barang lah, tetapi untuk digital product ni belum berapa nampak lagi. Mostly yang pergi tengok digital product atau beli sama ada di Shopee ataupun Lazada lah. Okay, so untuk hari ini saya akan explain in details tentang Etsy. Okay, kenapa perlu jual digital product di Etsy? Kenapa bukan Shopee? Kenapa bukan Lazada? Dan kenapa bukan di Amazon? Selalunya famous orang akan suruh kamu jual digital product di Amazon. Okay, so kenapa di Etsy? Antara sebab kenapa kita perlu jual di Etsy adalah sebab antaranya adalah Etsy merupakan salah satu marketplace ataupun pasaran online secara online khas kepada crafter, artis, collector ataupun handmade product, okay? Buatan tangan, anything yang decoration, kesenian, semuanya ada di sini. Etsy mostly dia promote small business, okay? Those yang small business, usahawan kecil, di sinilah yang mereka masuk dan mereka menjual di dalam platform ini. Jadi dia lebih kepada keunikan dan bukan seperti Shopee ataupun Lazada, okay? Oleh itu tempat ini sangat sesuai jika kita menjual digital product, okay? Because one of dia punya reason adalah jika kita pergi ke similar web di dalam Google dan kita type etsy.com, kita boleh lihat seluruh dunia dia antara e-commerce ataupun di US sendiri number 4, ranking ke number 4, okay, top 10 e-commerce yang antara orang suka masuk lah. Okay, secara globally dia di atas top 100 which is 70. Meaning to say ini etsy.com dia sangat popular di bahagian Europe. Okay, dan kalau kita tengok di bawah scroll di bahagian similar web, setiap bulan total visit adalah lebih 300 juta orang untuk pergi masuk website ini. Maksudnya traffic di Etsy sangat banyak. Orang masuk Etsy setiap hari berjuta-juta. Jadi itulah yang kita mahu untuk dapatkan buyer untuk beli kita punya produk. Okey, kalau kita tengok di seluruh dunia, antara yang famous adalah di bahagian, of course di bahagian Europe lah, dan paling tinggi pengguna adalah daripada US, United Kingdom, Canada, Germany, Australia dan sebagainya. Tetapi ada juga pengguna daripada Malaysia beli produk ini dan yalah saya pernah dapat Malaysian sendiri menggunakan Etsy. Begitu. Jadi it's totally up to you. Dan daripada Indonesia pun saya pernah dapat customer, so mungkin dia mulai famous juga di bahagian Asia. Okay? Okay, di sini saya nak bagi kamu faham macam mana Etsy berfungsi. Okay. Contohnya kamu ada digital product, kamu adalah seller dan kamu mempunyai produk dan kamu menjual di platform Etsy. Okey, apabila ada buyer berminat nak membeli kamu punya produk, so dia beli dan apabila ada pembelian berlaku dan Etsy telah menerima
pembayaran, Etsy akan automatically hantar digital product itu kepada buyer. Meaning to say, kamu tidak perlu buat apa-apa. Kamu akan tunggu duit masuk saja dalam kamu punya account. Okay? Everything is automation. Itu yang best tentang Etsy. Okay? Alright, berbeza pula tentang Shopee. Okay, for those yang first time belum pernah post di Shopee, perbezaan Etsy dan Shopee, tadi Etsy dia secara automation di mana seller kita jual di Etsy dan Etsy ada buyer beli dari Etsy, kita punya produk, digital produk akan dihantar directly pergi ke buyer tanpa perlu melalui kita. Okay, senanglah, everything is automation. Tetapi berbeza dengan Shopee pula, jika kita sebagai seller, okay, ada digital produk dan kita menjual di dalam Shopee, dan jika ada pembelian berlaku, okay, Shopee akan dia ada payment receive and Shopee akan send notification kepada seller. So dia akan hantar kepada seller memberitahu bahawa ada orang nak beli kita punya produk. Once kita dapat notification tersebut, kita sebagai seller perlu inform kepada consumer, kita perlu minta emailnya supaya kita boleh hantar kita punya produk digital ni kepada customer, dan kita perlu ubah status di dalam kita punya Shopee jadi shipping. Selepas kita ubah kepada shipping, kita boleh send email tersebut kepada consumer lah, dan sekiranya consumer sudah dapat kita punya produk, dia boleh tekan order receive dan kita boleh terima payment tersebut. Okay, boleh faham di sana? Basically kita perlu buat kerja sedikit lah, meaning to say kalau ada buyer di Shopee, kita perlu hantar email secara manually kepada kita punya buyer. Itu dia punya ada kerja sedikit lah. Jadi keburukan di sini yang saya nampak, sebab saya pun ada post di Shopee juga saya punya produk, dan memang digalakkan sekiranya kamu ada produk di Etsy, digalakkan untuk post di Shopee juga. Okay, supaya kamu boleh memaksimumkan pendapatan anda. Selain daripada Etsy, kita boleh post di Shopee. Cuma keburukannya, kamu kena pastikan kamu kena set kamu punya apps di Shopee notification alert. Okay, sebab saya pernah juga post di sini tapi saya tidak sedar bahawa ada pembelian berlaku. Shopee ada hantar notification tetapi saya tidak receive notification tersebut. Mungkin because of setting di handphone saya semasa itu, jadi saya lambat untuk hantar produk tersebut kepada buyer. Jadi itu boleh menyebabkan kita punya ratings ataupun respon chat akan jadi lower percentage. Jadi elakkan itu berlaku. Pastikan kamu stay alert kalau kamu mau jual di Shopee. Hari-hari kamu kena buka kedai Shopee, tengok ada pembelian ataupun tidak, ada notification baru ataupun tidak lah. Okey, itu tentang Shopee. Okey, ini adalah tips menentukan harga untuk mendapat profit tinggi. Ini saya akan explain in details di video seterusnya.